Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari kedua dalam minggu ini. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama dapatlah memberi pengajaran. Jadi pembukaannya tak perlu panjang-panjang. Hari ini ada satu cerita, tapi ceritanya memang cukup menarik, seronok. Abang tak pernah dapat lagi cerita tentang daripada sekolah ni. Ini dah lama sangat Abang tak cerita tentang sekolah. Hari ini Abang cerita pasal sekolah. Tapi bukan sebarang cerita. Orang-orang yang tahu mesti rasa macam teruja. Kiranya macam back to memory lane. Bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayunya adalah mengimbau-mengimbau. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa berlengah-lengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita yang Abang nak sampaikan hari ini, Abang dapat melalui email, dihantarkan melalui email. Jadi kalau melalui email ni memang panjang sikit lah ceritanya. Harap bersabar, dengar elok-elok ceritanya, rasa macam teruja Abang nak sampaikan. Sebab cerita kali ini berkenaan dengan satu sekolah. Tapi sekolah tu dia tak panggil sekolah, dia panggil maktab. Berlakunya pada tahun 2005 dan ia terletak, kalau tak silap Abang, dekat Kuala Lumpur. Dekat Selangor lah lebih kurang. Selangor Kuala Lumpur, sebelah menyebelah lah. Sekolah ni atau maktab ni terletak dekat atas bukit. Abang tak beritahu namanya. Memang janganlah harap Abang akan beritahu sebab takut nanti tersalah cerita. Jadi dia kata sekolah ni terletaknya dekat atas bukit. Dan dulunya bukit ni dikelilingi dengan hutan. Tapi disebabkan seiring dengan masa perjalanan waktu, hutan-hutan tu dah tak ada. Keliling-keliling sekolah ni yang dulunya hutan digantikan dengan padang golf. Jadi kalau zaman-zaman dulu, mengikut kata yang memberikan cerita, kalau nak fly ataupun nak keluar waktu malam agak susah sebab kena merentas-rentas hutan. Tapi disebabkan dah ada padang golf yang dibina bersebelahan dengan sekolah ni, iaitu di kawasan bawah bukit. Jadi dengan kata lain, aktiviti fly ataupun nak keluar pada waktu malam tu menjadi lebih mudah, diberkati lah. Dengan kata lain, diberkati. Jadi cerita kali ini adalah berkenaan dengan aktiviti flight. Berlaku pada tahun 2005. Pada waktu tu, si pemberi cerita bagi tahu mereka semua tengah buat persediaan untuk menduduki peperiksaan PMR. Dengan kata lain, umur 15 tahun. Jadi diadakan satu sembahyang hajat perdana. Mak bapak semua boleh datang, dijemput hadir pada hari Jumaat, malam Jumaat tu. Jadi selesai lebih kurang sembahyang hajat perdana tu, majlis tahlil dibuat dengan makan-makan lagi. Selepas daripada tu, mana-mana yang mak bapak dia datang ataupun rumahnya dekat-dekat dengan kawasan Kuala Lumpur dan Selangor, mereka boleh balik. Tapi kebanyakan daripada budak yang ada dekat sekolah, yang ada dekat maktab tu adalah budak-budak yang berasal daripada luar, daripada Selangor dan juga Kuala Lumpur. Dengan kata lain, ramai yang tak balik daripada yang balik. Yang balik tu ikutlah mak bapak malam tu, lepas habis kenduri tu kan. Jadi bila dah mak bapak semua balik, ada beberapa orang pelajar, berpuluh lah pelajar yang balik, yang tinggal dekat maktab tu dah tak berapa nak ramai. Jadi bila dah tak berapa ramai, keluarlah idea-idea tertentu. Macam biasa, idea untuk pergi keluar daripada sekolah, fly waktu malam. Dekat sekolah tu sebenarnya, sejak ada padang golf tu, memudahkan mereka untuk fly. Sebab selalunya kalau nak fly keluar daripada sekolah, waktu sebelum ada padang golf, mereka perlu melalui kawasan belukar dan kena menyorok di celah-celah rumput, celah-celah pokok. Ditambah pula dekat kawasan tu memang selalu pihak polis buat rondaan. Dengan kata lain, dua benda yang susah waktu nak fly. Rumput-rumput, pokok-pokok yang menghalang dan juga kereta polis yang duk mundar-mandir dekat situ. Kerana mereka takut kalau berlaku kecurian. Sebab kawasan situ kan kawasan penuh dengan padang golf, kan ada padang golf. Jadi semenjak ada padang golf tu, dekat tengah-tengah padang golf tu ada satu jalan shortcut. Dah macam shortcut. Jalan tu adalah jalan yang paling mudah untuk budak-budak ni pergi fly. Tapi dekat jalan kawasan shortcut tu, diorang dengar banyak macam-macam cerita.
Dan antara cerita yang paling popular, kalau melalui jalan shortcut tu, mereka perlu mematuhi 3 peraturan. Yang pertama, jangan sebut nama kawan yang tak ada pergi fly pada waktu tu. Yang kedua, jangan berjalan berdua-duaan. Macam ni cakap, jangan berjalan dalam keadaan yang bising lah orang kata, sambil memandang ke atas. Dan yang ketiga, jangan mengira orang yang ada berjalan di kawasan tu. Pada waktu tu jangan kira, dan selepas dan sebelum boleh. Itu adalah 3 peraturan yang diberitahu oleh semua senior-senior kalau nak melalui jalan shortcut yang ada dekat tengah-tengah padang golf tu. Jadi budak-budak ni semua dah sedia maklum. Memang cergas otak masing-masing. Duduk kat maktab kan budak-budak pandai kan. Jadi peraturan tu memang diikut tanpa ada bantahan. Takut nanti kalau ada bantahan, ada benda-benda pelik pula berlaku. Jadi pada malam tu, selepas semua yang student-student, pelajar-pelajar yang balik ikut mak bapak, ya balik, yang duduk kat asrama, ya duduk asrama, ada 5 orang kawan. Si pemberi cerita, Man, Miro dan 2 orang lagi kawan dia. Masing-masing kata, jom kita malam ni pergi fly, pergi ke kawasan bandar berdekatan. Kita pergi tengok wayang, kita makan rojak, kita minum air Fanta. Jadi bila dengar macam tu, yang 5 orang ni rasa teruja dengan idea yang diberikan oleh Man dan juga Miro. Man dengan Miro ni adalah kepala dia. Jadi bila dah macam tu, set kita nak keluar pukul berapa? Kita keluar pukul 12 malam, kita balik pukul 4 pagi. Sebelum warden perasan kita tak ada dekat bilik, kita perlu dah ada dekat bilik supaya nanti tak adalah jadi soal jawab susah-susah nanti kan. Okey. Jadi malam tu pukul 12 malam diorang pun keluarlah melalui kawasan yang abang cakap tadi, dekat shortcut dekat padang golf. Diorang tak lalu dekat kawasan belukar-belukar. Susahlah nanti habis bercala bala kan. Dah ada jalan shortcut, lalu jalan shortcut. Cuma tiga syarat tadilah kena dipatuhi. Jangan main-main sebab syarat tu akan menyebabkan punca kepada cerita. Nanti itu ada kaitan dengan cerita, tapi kaitan tak berapa banyak sangat lah. Jadi diorang pun keluarlah pergi fly, sampailah dekat keluar, lalulah dekat beberapa kawasan yang orang kata seram lah, dekat kawasan shortcut di tengah-tengah padang golf tu. Tapi pada waktu tu pukul 12 malam, tak adalah rasa takut sangat kan. Jadi bila dah sampai dekat kawasan bandar, berhiburlah diorang, pergi makan, pergi jumpa kawan dekat luar, pergi tengok wayang, pergi makan lagi, lepas tu pergi borak, makan lagi. Dengan kata lain, pada malam tu memang diorang happy sangat sebab besoknya hari Sabtu, boleh bangun lewat, tak ada jadi masalah kan. Bila aktiviti pun dah habis, semua seronok dah semua, akhirnya lebih kurang pukul 4 malam, 4 pagi, diorang pun bersiap-siaplah untuk balik. Bila bersiap-siap untuk balik, diorang pun akan melalui jalan shortcut yang sama. Tapi sebelum masuk ke dalam jalan shortcut di tengah-tengah padang golf tu, masing-masing dah ingatkan tentang 3 peraturan tadi, jangan dibuat, berhati-hati. Dan diorang pun sedia maklum. Jadi waktu diorang nak jalan balik tu, tempat pertama yang diorang akan lalu sebelum masuk dekat kawasan padang golf adalah hutan buluh. Dekat dalam kawasan hutan tu, dia ada satu lorong. Lorong tu kiri dengan kanan dia adalah pokok buluh yang merimbun, yang mana pucuk-pucuknya bercantum. Kalaupun waktu siang, bila lalu dekat kawasan pokok buluh tu, memang gelap melap. Cumanya pada waktu tu adalah malam. Jadi kegelapannya 3 kali ganda. Memang gelap habislah kan. Tapi tak jadi masalah. Diorang dah biasa lalu dekat situ. Waktu nak lalu dekat situ, tiba-tiba mereka teringat tentang satu cerita penunggu dekat kawasan hutan buluh tu. Tapi masing-masing tak nak cakap sebab masing-masing tahu. Si pencerita ni bagi tahu, yang yang tuliskan email pada abang ni bagi tahu, dekat kawasan hutan buluh tu ada satu penunggu. Ramai sini-sini bagi tahu, bentuknya adalah seperti nenek tua memegang tongkat. Dan jangan tegur kalau terserempak dengan dia. Jadi diorang pun lalulah dekat kawasan hutan buluh tu. Bila lalu dekat kawasan hutan buluh tu agak panjang jugalah. Tak pasal-pasal Man yang duduk paling belakang sekali, tiba-tiba dia berjalan paling laju dan merempuh kawan-kawannya yang dah dulu ke depan. Dan Man terus berjalan sampai di hujung hutan buluh. Bunyinya macam seolah-olah tak sabar untuk keluar daripada hutan buluh. Jadi bila dah sampai dekat hujung hutan buluh tu, waktu tu
si yang lain-lain ni, termasuk yang bagi cerita, tak menyempat terus tanya, Man, kau kenapa tiba-tiba merempuh kita orang, nampak macam kau ada sesuatu yang kau nampak je. Man terus cakap, aku nampak yang sepatutnya kau tak nampak. Tiba-tiba aku nampak dekat belah kanan hutan buluh tadi, ada nenek pegang tongkat. Mungkin itu adalah penunggu yang sini-sini kita beritahu. Jadi waktu diorang bercerita tentang nenek bertongkat tu, diorang dah keluar daripada hutan buluh. Jadi dah tak adalah rasa takut sangat. Dengan kata lain, bila tahu apa yang nampak, iaitu nenek pegang tongkat tadi tu, diorang rasa lega, pada masa yang sama takut. Sebabnya walaupun dah keluar, tetap juga diorang ada di sekitar kawasan hutan buluh. Jadi nak tak nak, diorang pun cepat-cepat langkah pergi ke kawasan jalan shortcut yang lain. Maksudnya mempercepatkan langkah supaya cepat sampai ke asrama. Walaupun cepat-cepat langkah, tapi diorang kena merentas padang golf yang memang maha besar. Dalam tengah-tengah perjalanan tu, ialah bila dah minum air banyak, makan banyak, di tengah-tengah perjalanan mulalah rasa sakit perut. Pada masa yang sama, semua rasa macam nak terkencing. Jadi diorang pun carilah kawasan pasir yang ada dekat kawasan padang golf. Kan ada pasir kan, ramai-ramailah 5 orang buang hajat dekat situ, kencing kat situ, buang air sebelum meneruskan perjalanan. Jadi lepas buang air itu, diorang pun teruskanlah perjalanan. Tempat pertama yang menyeramkan adalah kawasan hutan buluh, iaitu terletak di awal padang golf. Di tengah-tengah padang golf ada lagi satu jalan shortcut yang mereka kena lalui, iaitu bangsal lama. Sebenarnya bangsal tu terletak di satu hutan di tengah-tengah padang golf. Dekat padang golf tu, tengah-tengahnya ada hutan. Dalam hutan tu ada bangsal. Bangsal tu pula memang bukan bangsal baru, bangsal yang dah tak digunakan lagi. Dia dah roboh menyembah bumi. Cumanya disebabkan dia roboh menyembah bumi itu, banyaklah kayu-kayu yang bersepah dan juga zinc-zinc. Jadi sewaktu mereka melalui situ, mereka perlu ingat 3 peraturan tadi, dan juga ditambah dengan satu peraturan lain, iaitu diorang perlu berjalan berderet-deretan. Maksudnya tak boleh berjalan bersaing, mesti jalan satu-satu lah. Maksudnya hanya ada satu baris je jalan. Jadi yang depan-depan tu adalah Man, yang kedua Miro, yang ketiga pemberi cerita, yang kedua orang lagi tu adalah yang tambahan cerita, sebab dia orang pergi 5 orang kan. Okay. Jadi diorang lepas-lepas buang air, kencing-mencing tu semua, diorang pun lalulah dekat bangsal tu. Sampai dekat bangsal tu, sebelum masuk dekat kawasan hutan bangsal, dia beritahu, ingat peraturan, jangan buat apa-apa, dan kita ikut jalan satu-satu. Man pun ambil, sebab Man dah nampak tadi kan, nenek tua tadi kan. Jadi Man dah rasa tak sedap hati. Dia pun kata dia pun nak lalu jalan dululah. Jadi kawan-kawan pun bagilah dia jalan dulu. Tapi waktu dah nak sampai masuk dekat kawasan belukar yang tengah-tengah padang golf yang ada bangsal tu, tiba-tiba Man mengalah. Dia rasa dia tak sedap hati pula nak jadi orang yang pertama. Takut kalau dia ternampak nenek tu, langsung dia tak boleh berjalan. Nanti kawan-kawan yang lain langsung tak boleh nak bergerak. Sebab Man tak bergerak kan kat depan, sebab Man duduknya kat depan. Jadi Man kata, boleh tak aku nak tukar kat belakang sekali, biar Miro kat depan. Tak ada masalah, asalkan kita berjalan. Jadi waktu perjalanan nak masuk dalam kawasan hutan bangsal, yang dalam tu ada bangsal roboh tu, Mironya kat depan, Man kat belakang. Tengah-tengah pemberi cerita dan 2 orang lagi kawan dia. Dia orang pun berjalan lah berderet-deretan masuk dekat kawasan bangsal tadi, belukar tadi tu. Bila sampai dekat kawasan bangsal tu, tiba-tiba keadaan jadi sangat pelik. Sebab patutnya pada malam tu keadaan jadi sejuk, tapi waktu melalui kawasan bangsal tu, mereka semua rasa panas. Si pemberi cerita rasa macam seolah-olah masuk dalam oven, menyebabkan mereka semua mempercepatkan langkah. Dan akhirnya mereka keluar daripada kawasan hutan bangsal. Sampai dekat hujung kawasan hutan bangsal, bila keluar daripada hutan tu, yang nampak betul perbezaan adalah si Miro. Sebab muka Miro dah rasa macam muka kepenatan. Penat sangat. Dan diorang pun cuba untuk mempercepat langkah. Sebabnya Miro kata dia dah penat. Dia dah rasa macam dah tak sedap hati. Dah rasa penat. Dia nak balik, nak tidur, dia kata. Tapi yang jadi pelik keduanya adalah Man berjalan agak jauh daripada diorang.
Puaslah si pemberi cerita ni panggil, Man sini lah bang, kau jangan jauh sangat daripada kita orang. Man kata tak apa, kau jalan dulu. Dia orang pun berjalan agak jauh jugalah. Jadi yang kat depan tu ada 4 orang, iaitu Miro, si pemberi cerita, dan 2 orang lagi kawan dia. Man ni kat belakang, 4 dekat depan. Macam itulah jalannya. Jadi diorang pun perhatikan waktu berjalan tu, tengok-tengok Man kat belakang, tengok-tengok kat belakang, takut kalau nanti Man pula hilang kan. Jadi diorang pun teruslah berjalan sampailah dekat asrama. Bila sampai dekat asrama, si Miro tadi dah mukanya agak kepenatan, dia terus balik dekat asrama dia, sebab asrama dia agak terpisah dengan mereka yang berempat tadi tu. Jadi selepas Miro pergi, Man baru bongkar cerita. Dia kata, korang tak nampak ke apa yang aku nampak? Dia kata, apa yang kau nampak? Kita orang tak nampak pun. Dia kata, kau nampak tak dekat belakang Miro ada nenek tu ikut kita, kau nampak tak? Dia kata, kita orang tak nampak apa-apa pun. Jadi Man buka cerita, dia kata waktu Miro dah keluar daripada hutan belukar tu, yang dia kata penat-penat tu, dia nampak nenek tu berpaut pada leher si Miro. Sebab itu Miro rasa macam agak berat badan dia untuk bergerak keluar daripada hutan belukar tadi. Man yang paling belakang sekali nampak, tapi dia kesal jugalah sebab kawan-kawan dia yang lain, yang si pemberi cerita dan 2 orang lagi tak nampak yang apa yang dia nampak. Tapi nak buat macam mana? Miro pun dah balik ke asrama dia. Tinggallah dia orang berempat dekat asrama tu. Dia terkebil-kebil. Harap-haraplah dia orang doa kalau misal kata tak ada jadi apa-apalah pada Miro. Kesianlah dengan Miro kan, dia kata. Jadi dia orang pun malam tu dia orang pun relax lah, tidur macam biasa. Azan subuh pada waktu tu pada pukul 5.50 macam tu. Jadi sebelum azan subuh memang selalu menjadi kebiasaan, walaupun diorang tidur lewat pukul 4 pagi tu, tapi menjadi kebiasaan sebagai budak asrama tetap kena solat. Jadi pukul 5.30 diorang dah bangun. Jadi diorang tidur lebih kurang 1.5 jam je lah. Pukul 5.30 diorang dah bangun, diorang siap-siapkan diri, pergilah buat-buat apa yang patut sebelum menunggu azan subuh. Bila azan subuh berkumandang, diorang akan ramai-ramai pergi ke surau nak tunaikan solat subuh. Tiba-tiba sewaktu azan dilaungkan, diorang ni berempat ni dengar satu suara budak menjerit melolong-lolong minta tolong, menjerit yang sekuat-kuatnya, dan suara tu adalah suara budak lelaki. Dengan kata lain, ada budak yang kena kerasukan. Jadi sebelum diorang semua berpusu-pusu pergi ke surau, biasalah kita kepoh-kepoh dulu kan, pergi cari mana datangnya suara tu. Rupanya suara tu datang daripada Miro. Yang menjerit-jerit tu Miro lah kan. Azan naik, Miro pun naik. Azan kuat, Miro pun kuat. Dia melolong seolah-olah macam dia jirus sai panas. Selepas azan pun habis, adalah beberapa orang senior. Yang junior-junior ni dah berkumpul-kumpul lah, penuh lah dekat keliling Miro. Miro pula dah macam tak sedar. Dia dah berdengus-dengus dekat atas katil dia. Jadi adalah seorang senior tu memang pandai ruqyah sikit, dia bacalah ruqyah. Bila dibacanya ruqyah, Miro melonting-lonting seolah-olah macam dibakar atas api. Jadi diorang pun baca lagi Kuryah pula dah, ruqyah. Baca ruqyah, baca lagi selawat Nabi, ramai-ramai, bakar dia kata. Jadi Miro pun dah melenting-lenting. Yang senior baca ruqyah tadi tu memang dia dah biasa. Jadi selepas baca ruqyah, selalunya dia akan berinteraksi dengan makhluk yang masuk dekat dalam badan Miro. Dia tanyalah, engkau siapa? Apa yang kau nak? Kenapa kau datang sini? Benda tu tak nak jawab. Salah. Benda tu jawab, tapi dalam bahasa yang semua orang tak faham. Agaknya bahasa yang cerita lebih kurang. Jadi benda yang suara bahasa dia tak faham. Jadi si sini cakap, aku tak faham apa yang kau cakap ni. Kau kena cakap bahasa Melayu, kau bahasa Inggeris ke, bahasa Arab pun boleh juga. Tapi benda tu tetap juga cakap bahasa yang tak faham. Cumanya yang pelik, yang faham apa benda tu cakap adalah Man. Yang nampak nenek tu di awal di hutan buluh, dan nampak nenek tu berpaut pada Miro. Man yang faham budak tu cakap. Jadi Man beritahu dengan senior tu, bang, dia kata saya boleh faham apa yang makhluk tu cakap, dia kata. Jadi cubalah kau cakap dengan dia. Jadi Man pun tanyalah, kau siapa? Kau nak apa sebenarnya? Jadi benda tu beritahu, aku nenek yang ada menjaga di kawasan hutan-hutan di tengah padang golf. Aku masuk dalam badan budak ni sebab aku suka budak ni, memang baik budaknya. Aku nak jadikan cucu aku, gitu. Dengar cakap macam tu, teruslah Simban beritahu senior dia, bang, dia kata benda tu nak jadikan Miro tu sebagai cucu angkat dia bang. Habis kita nak buat apa?
Yang si senior ni pula, daripada tadi dia rukiah-rukiah benda tu tak keluar daripada badan si Miro, dia dah panas hati. Jadi baca lagi rukiah, tetap juga benda tu tak keluar. Dia pergi pukulnya si Miro. Maksudnya dia bagi bantai sikit lah. Dia pukul-pukul badan Miro tu supaya benda tu keluar. Tetap juga benda tu tak keluar. Jadi kecoh lah. Tak lama lepas tu, ustaz pun sampai. Ustaz beritahu, biarkan Miro macam ni, kita semayang ramai-ramai dekat dom ni, kita minta doa pada Allah, semuanya selesai. Lepas habis ni, saya akan selesaikan. Jadi diorang pun solatlah subuh dekat kawasan asrama tu, dalam bilik asrama. Sebab tak ramai yang datang surau. Masing-masing berbondong-bondong datang kat tempat yang budak kerasukan tadi tu. Jadi lepas semayang subuh, ustaz pun, bila ustaz memang biasalah kan buat rukiah. Ustaz pun rukiah. Lepas tu ustaz pun putuskanlah. Ustaz pun beritahu kau tak boleh ambil budak ni, bla 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 semua. Jadi Miro pun disedarkan macam biasa. Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Tapi masalahnya ceritanya tak berhenti setakat itu aja. Apa yang terjadi pada Miro dan juga pada Man, diorang selepas kejadian tu, diorang habis je PMR, diorang dah tak sekolah dekat situ lagi, diorang sekolah dekat sekolah biasa, dan aktiviti berjalan seperti biasa. Cerita tentang mereka semua ni dikacau oleh makhluk nenek tua tadi menjadi heboh lah. Semua orang pun tahu, dan junior-junior semua jadi tak berani nak pergi fly waktu malam. Jadi bagus jugalah jadi ubat. Jadi semua orang duduk asrama bila tengah malam. Bila ada yang nak fly je, mulalah ada yang takut kan. Kau tak nak jumpa dengan nenek tu pergi kokil kau punya tengkuk kan. Lepas tu kuhara lah kau. Tak jadilah fly, dia kata. Ramai masing-masing duduk kat asrama. Tapi ceritanya tak tamat kat situ. Pada tahun 2006, pada waktu tu si pemberi cerita berumur tingkatan 4. Ada seorang junior yang duduk dekat katil Miro. Waktu tu dia demam. Dia tak pergi ke majlis bacaan Yasin, kalau tak silap abang. Majlis bacaan Yasin pada waktu tu, pada malam Jumaat, semua pelajar-pelajar kena turun baca Yasin, tapi yang si budak ni tak baca Yasin. Bukanlah uzur, tapi memang dia dalam keadaan tak sihat. Jadi dia tinggal dekat asrama dan dia tidur dekat atas katil Miro. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia nampak ada seorang nenek. Dia orang demam kan, nampak nenek ke apa, kepala melintas ke, tak tahu je lah sebab kita punya badan dia jadi panas. Jadi dia nampaklah nenek tu terbongkok-bongkok datang ke arah dia. Lepas tu dia tanyalah, nek ni daripada mana? Nenek tu cakap, tu nenek daripada hutan padang, dia kata. Nenek nak apa kat sini? Nenek cari cucu nenek, dia kata. Siapa cucu nenek? Cucu nenek namanya Miro. Budak ni budak tingkatan 1. Dia tak kenal siapa Miro. Dia kata, saya bukan Miro, nek. Saya orang lain. Saya Ashraf, dia kata. Nenek nak cari cucu nenek. Dia kata, nenek nak bawa balik. Lama nenek tak jumpa dengan cucu nenek. Kau ada nampak cucu nenek? Tak ada, nek. Tak nampak. Saya tak kenal pun siapa yang ada nama Miro. Mungkin budak-budak dulu kot, nek, yang duduk dekat sini yang nama Miro ke apa. Dia melayan lah nenek kebayan tadi tu. Budak ni dalam keadaan mamai dia. Lepas tu nenek tu pun pergi. Habis nenek tu pergi, yang si budak demam ni tadi, dia pergi cari tau. Dia pergi cari sini-sini yang siapa yang berkawan dengan nama Miro. Jumpalah dengan si pemberi cerita. Lepas tu dia cerita, bang, dia kata, saya nak cerita bang, saya waktu demam ni jumpa nenek. Tu nenek dia kata dia nak cari Miro. Saya pun layan je lah ke bang, saya ajak dia borak sekali bang, dia kata. Bila dengar cerita daripada budak tu, si pemberi cerita dia rasa tergamam. Gitu. Nenek tu cari, dia kata, kau tahu tak ceritanya? Tak tahu bang, sebab tu saya cari abang, saya nak tahu cerita sebenar. Yang itulah si pemberi cerita beritahu pada budak tingkatan 1 yang baru masuk tu. Heboh sekali lagi tentang cerita nenek tu nak cari Miro balik. Mujurlah, dia kata Miro dah tak sekolah kat situ lagi. Kalau Miro kat sekolah situ lagi, mungkin berlaku keputusan yang berlainan kan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Cerita tak panjang tapi menarik kan. Ini cerita sekolah ni sebenarnya abang tak boleh nak beritahu sekolah mana. Dia punya clue terletak dekat atas bukit, dekat kawasan Selangor, bersebelahan dengan padang golf. Lepas tu dekat padang golf tu pula ada pasar raya. Mana yang tahu-tahulah, yang mana yang tak tahu bolehlah tanya tengok pada komen. Mesti ramai yang komen kalau ada yang di antaranya menonton cerita abang kan. Jadi macam biasa, sebelum abang tamat cerita, abang ada beberapa ucapan nak abang sampaikan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada Kaila Akilah. Dia minta kita semua, mohon jasa baik kita semua sedekahkan, hadiahkan Al-Fatihah buat almarhum ayahnya yang bernama Nordin Abdul Muttalib, yang mana telah pun berpindah ke alam abadi pada 5 hari bulan 1 2022. Tapi dia kata 9 hari bulan, iaitu hari ini adalah hari birthday bapak dia. Jadi dia minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah. Semoga bapaknya ditempatkan di taman-taman syurga. Al-Fatihah. Ucapan yang kedua datangnya daripada seseorang yang bernama Shida. Nama nickname dia. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat suaminya yang mana jatuh hari jadi pada 10 hari bulan 1. Tapi dia kata dia tak nak dapatkan ucapan daripada abang. Dia dah karang siap-siap ucapan ni. Dia minta abang bacakan. Ucapannya berbunyi macam ni ucapannya. Selamat hari lahir buat suamiku yang tersayang. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Dikurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang berkat, anak-anak yang soleh, diampunkan segala dosa, dan terima kasih menjadi suami saya. Dan ampunkan dosa-dosa saya, ya abang. Situ. Abang Jo harap boleh baca ucapan saya ni time birthday dia. Terima kasih Abang Jo. Dia kata macam tu. Ini ucapan ni dikarang sendiri tau. Jadi dia minta abang bacakan. Yang hantar ni adalah Shida. Dia kata hari jadi suaminya yang jatuh pada 10 hari bulan 1. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat encik suami. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Ucapan yang ketiga datangnya daripada Dobo Al-Tehran. Dia kata nak sampaikan ucapan hari jadi buat bondanya, iaitu Norasmah Musa, yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 1. Dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan baik serta sentiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang keempat datangnya daripada seseorang yang bernama K. Bariah. Diminta kita semua doakan sebab mak dia telah pun ditidurkan. Hari tu mak dia operation, dia cakap. Jadi selepas operation mengalami beberapa komplikasi dan mak dia dah ditidurkan. Dia minta doa kepada kita semua, semoga mak dia cepat sembuh. Jomlah kita sama-sama berdoa. Mana tahu nanti kan orang doa pada kita juga kan. Semoga mak mertua kepada K. Bariah cepat sembuh seperti sedia kala, cepat sedar, dan insya-Allah berkat pertolongan doa daripada kita semua, pertolongan daripada Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Kiyasu, yang mana hari Kiyasu, kenapa abang perasan nama dia Kiyasu? Yang mana dia punya hari jadi jatuhnya pada 5 hari bulan 1 yang lepas. Jadi daripada JSPL abang ucapkan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Esok abang akan sampaikan cerita yang berbeza, tapi abang belum baca lagi. Moga-moga ceritanya dapatlah jadi hiburan kita waktu-waktu bekerja, waktu-waktu bersantai-santai di tengah-tengah minggu ni kan. Tak adalah rasa boring sangat kan. Hingga berjumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.